Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Salam Sarawakku sayang kepada penonton-penonton dekat rumah. Masa berlalu dengan cepat. Pejam celik. Hari ini dah hari Selasa 25 Mei 2021 bersamaan dengan 13 Syawal 1442 Hijriah. Dan saya pastilah waktu-waktu macam ni mesti ada yang tengah sibuk mempersiapkan diri. Ada yang buat breakfast untuk orang yang tersayang, tersasul pula, tersayang. Dan semestinya ada yang tengah duduk depan TV sekarang ni. Sebab apa? Sebab nak menonton Sejahtera Asia, rancangan penyapa pagi anda. Jadi bagi yang nak memandu, pandu dengan berhemah. Kalau rasa lapar, makan. Jangan tak makan. Semoga pagi ini menjadi pembuka rezeki yang baru untuk kita semua. Dan saya juga pasti, mesti yang ramai tertanya-tanya, di mana host peneman host saya? Maklumlah, saya ni single. Jadi pihak produksi tampil dengan satu lagi mengambil langkah yang lebih efektif dan serius, di mana kami juga menghadkan hanya 2 kapasiti saja untuk berada di dalam set sesebuah program. Jadi kita bersama-samalah untuk berjuang memerangi COVID-19 ini. Jadi jangan risau. Saya di sini, Fatah Burhanuddin, akan menghappykan anda dengan pelbagai informasi yang menarik hanya dalam Sejahtera Asia. Jadi topik yang menarik yang kita akan bincangkan serta dalami hari ini adalah kesan rokok terhadap keluarga dan remaja. Dan pada topik yang kedua ataupun segmen yang kedua, seperti biasa kita akan bersama dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan Sejahtera Asia yang akan mengajak anda pelbagai matriks matematik. Seperti biasa, sebelum kita nak mengupaslah topik ataupun menerjah tetamu jemputan kita, sekejap saja lagi, sambil breakfast tu, sambil siapkan diri nak turun kerja tu, kami di Sejahtera Asia sentiasa nak menyajikan anda dengan pelbagai isu semasa serta informasi-informasi yang terkini. Jadi saya bawakan anda dengan perincian berita pada hari ini mengenai status terkini COVID-19 di Malaysia. Jadi status terkini COVID-19 Malaysia merekodkan 6,509 kes baru positif setakat semalam, di mana 6,489 kes tempatan dan 20 kes import. Dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia meningkat kepada 518,600 kes setakat ini. Malaysia juga mencatatkan peningkatan kes sembuh sebanyak 3,452 setakat semalam dan duka cita dimaklumkan 61 kes kematian yang dicatatkan menjadikan jumlah kes kematian meningkat kepada 2,309 kes. Takziah diucapkan kepada ahli keluarga mangsa. Malaysia juga untuk pecahan baru, kes baru positif COVID di Malaysia, Selangor mencatatkan rekod tertinggi iaitu sebanyak 2,049 kes, diikuti dengan Sarawak 530 kes, Kuala Lumpur dan Johor 468, Kelantan 451 dan untuk purata kes rendah ialah Perlis pecah angka kosong menjadi 7 kes. Jadi kita melihat terhadap status terkini COVID-19 di Malaysia sebentar tadi, Sarawak masih lagi dalam angka yang amat membimbangkan. 530 kes positif COVID-19 dilaporkan semalam, dengan daerah Sibu merekodkan kes yang paling tinggi iaitu sebanyak 142 kes, diikuti dengan Miri 72, Bintulu 70, Kuching 68, Julau 45. Untuk angka rendah ialah Limbang, Lubuk Antu serta Asajaya dengan 1 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 42,813 kes setakat ini. Daripada 530 kes baru yang dilaporkan, seramai 90 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Dan duka cita juga dimaklumkan, semalam 3 kes kematian melibatkan jangkitan COVID-19 dilaporkan dan menjadikan jumlah kematian meningkat kepada seramai 255 orang. Susulan daripada peningkatan kes yang tinggi,
Jawatankuasa Pencana Negeri Sarawak JPBNS telah mengeluarkan keputusan pindaan garis panduan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diperketatkan mulai hari ini 25 Mei 21 hingga 7 Jun 21, di mana salah satu darinya adalah 3 orang sahaja dibenarkan dalam kenderaan persendirian. Bilangan orang di dalam kenderaan persendirian, teksi dan e-hailing dihadkan kepada 3 orang sahaja termasuk pemandu. Ini adalah SOP yang perlu dipatuhi susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun ada cerita panas, cerita hangat semalam apabila melibatkan seorang selebriti yang terkenal baru-baru ini banyak didakwa melanggar SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Nur Niloufar Muhammad Nur, 32 tahun, telah menafikan tuduhan warganet yang dia melanggar SOP dengan menaiki kenderaan melebihi 3 orang penumpang. Menerusi kenyataan di Twitter, Niloufar memberitahu bahawa peguamnya tidak menaiki kenderaan sama untuk ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seremban Negeri Sembilan semalam. Tetapi beliau hanya menumpangkan peguamnya itu dari Balai Polis ke mahkamah bersebelahan dengan jarak sekitar 50 meter saja. Justru tegas Niloufar sekali lagi, beliau dan peguam beliau tidak hadir menggunakan kenderaan yang sama. Apa-apa pun, bagi kita sendiri, terus patuh SOP, jauh atau dekat jarak perjalanan. Jangan dijadikan alasan untuk mempunyai lebih daripada 3 orang ke 4 orang ke, baik dalam kenderaan sendiri maupun dalam e-hailing dan teksi. Jadi saya nak bacalah sedikit komen yang dilontarkan di berangan media sosial saya mengenai perkara inilah. Di mana Iqbal Halim dia memberi pandangan bersetuju berikutan dengan menghadkan jumlah kapasiti dalam kereta seberapa sedikit dapat mengurangkan mengurangkan jumlah orang yang keluar. Jadi ia juga mampu untuk menyumbang kepada faktor untuk mengurangkan lagi jumlah berada dalam kereta apabila dihad begitu, dan di samping menjaga penjarakan jugalah. Dan juga Nur Alia juga memberi pandangan, dia cakap kalau ikutkan seat kereta standard hanya 5 seater. Memang sesuailah 3 orang tu untuk memastikan SOP itu dilaksanakan dengan jarak dan sebagainya. Okey, semalam kita dikejutkan dengan satu tragedi kemalangan yang melibatkan seramai 213 penumpang cedera di tren. 2 tren LRT laluan Kelana Jaya Kuala Lumpur bertembung menyebabkan 213 penumpang yang berada dalam satu tren itu cedera. Kejadian berlaku pada 8.45 semalam, melibatkan sebuah tren yang membawa penumpang dan sebuah tren rosak yang sedang dipandu uji. Seramai 166 lagi penumpang cedera ringan dan kesemua mereka yang dicedera dihantarkan ke Hospital Kuala Lumpur serta beberapa hospital berhampiran. Ketua Polis Daerah Dang Wangi SCP Muhammad Zainal Abdullah berkata, kesemua penumpang itu berada di dalam tren yang dalam perjalanan dari stesen LRT KLCC ke stesen LRT Gombak, manakala sebuah lagi dari stesen LRT Kampung Baru ke stesen LRT Gombak dan hanya membawa seorang pemandu. Menurutnya, kedua-dua tren bergerak dan kelajuan sekitar 40 km sejam ketika bertembung. Susulan itu, kenyataan Perdana Menteri Malaysia di laman Twitternya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, beliau memandang serius kemalangan ini dan telah mengarahkan Kementerian Pengangkutan dan Prasarana Malaysia berhad untuk melakukan siasatan penuh untuk mengenal pasti punca kemalangan ini dan tindakan yang tegas harus diambil dengan segera. Beliau juga berkata keutamaan sekarang harus diberikan kepada mangsa-mangsa kemalangan dan beliau telah mengarahkan semua pihak memberi kerjasama sepenuhnya bagi memastikan mangsa mendapat rawatan yang menyeluruh, memandangkan kita juga berada dalam gelombang pandemik COVID-19 yang meningkat naik ini. Jadi saya sampai tersedak ni. Jadi semoga kerja-kerja penyelamatan serta penambah baik pulih insiden tersebut dipermudahkan dan penumpang-penumpang yang terlibat diberi kesembuhan dengan cepat. Jadi itu saja apa yang cakap isu-isu semasa ataupun informasi-informasi yang boleh saya kongsikan. Kita kembali akan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama dengan saya Fatah Bolhanuddin dalam Sejahtera Asia. Dalam kita memendung musim pandemik ini juga, tidak dilupakan juga kami di Sejahtera Asia sentiasa mendoakan kita semua dalam keadaan sihat, positif dan mampu memerangi COVID-19. Dan kita pun sudah pada era pengagihan vaksin. Jadi yang belum daftar, sila daftar sekarang. Dan orang cakap kita harus bekerjasama, lindung diri, lindung semua. Jadi kita nak masuk kepada topik yang pertama yang kita akan kupaskan, iaitu kesan rokok terhadap keluarga dan remaja. Pelbagai kempen melalui media masa telah dilaksanakan sejak bertahun-tahun lamanya, dan usaha ini sepatutnya sudah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai tentang bahayanya tabiat merokok. Begitu juga dengan penguatkuasaan undang-undang melarang penjualan rokok kepada pembeli berumur di bawah 16 tahun serta pelaksanaan cukai yang tinggi terhadap harga jualan rokok juga sepatutnya dapat membantu sedikit sebanyak bagi memastikan tabiat merokok di kalangan orang ramai dapat dibendung dan dikawal dan dikurangkan, kalau tidak dihapuskanlah sama sekali. Namun peningkatan bilangan perokok terus meningkat, gian meningkat setiap tahun. Bak kata pepatah, bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi untuk mengupas topik kita dengan lebih lanjut, ayuh kita bersama dengan Encik Felix Thompson, anak Howell, penolong pegawai perubatan U32. Selamat datang ke Sejahtera Asia, Encik Felix. Sehat? Sehat. Sudah breakfast? Sudah. Jadi merokok ni adalah larangan pertama. Langkah, bukan larangan pula. Merokok ni adalah langkah yang pertama ke arah penyalahgunaan dadah dan pengambilan alkohol. Seperti Encik Felix tahu, pelbagai inisiatif telah diambil untuk mewawarkan tentang kandungan rokok itu. Namun manusia ni kian leka. Jadi boleh Encik Felix kongsikan apakah kandungan utama rokok yang boleh menyebabkan seseorang perokok itu cenderung untuk menyalahgunakan dadah? Okey. Dan kalau boleh saya nak terangkan dulu asal-usul rokok ni lah. Boleh. Okay. Kalau rokok ni, untuk definisikan rokok ni adalah harus mengandungi tembakau. Bahan dia adalah tembakau lah. Kalau tak ada tembakau, bukan rokok. Betul. Okey. Dan dalam tembakau ni ada unsur nikotin. Nikotin ni lah bahan yang membuat orang ketagih. Nikotin ni. Jadi dalam nikotin ni tadi, dia akan merangsang kita punya hormon di dalam badan, iaitu hormon dopamin yang kita selalu panggil happy hormone. Jadi dengan adanya nikotin ni dan merangsangkan dopamin, kita akan rasa happy, stres berkurang. Sebab itulah orang yang stres, letih, rasa mudah nak marah-marah, dia akan keluar, ambil sebatang rokok, balik dia akan rasa fresh. Jadi kandungan utamanya adalah nikotin. Nikotin. Yang orang cakap ketagihan lah. Jadi merokok bukan saja menyebabkan seseorang individu tersebut berisiko untuk mengalami kanser paru-paru, tetapi juga banyak penyakit kesan daripada merokok ini, dan juga rata-ratanya pun telah tahu mengenai kesan rokok ini. Seperti yang kita tahu ya, setengah pembelian set rokok itu diletakkan dengan satu gambar organ yang dalaman yang menyatakan bahayanya merokok ini. Mungkin boleh Encik Felix kongsikan apakah antara lain kesan negatif merokok ini terhadap kesihatan dan penampilan seseorang itu? Okey, selain daripada nikotin, kandungan utama yang dalam tembakau ni tadi, sebab dalam sesuatu industri atau tanaman tembakau ni tadi, dia memerlukan proses penjagaan tembakau supaya daun tembakau lebih cantik dan lebih banyak lagi daun yang dihasilkan, supaya memperbanyakkan lagi proses dia dan juga bahan dia tadi, tembakau dia tadi dalam penanaman. Jadi penjagaan penggunaan racun. Jadi apabila penggunaan racun ni ada, ini menyebabkan daun tembakau tak sesuai, ada bahan-bahan sampingan. Jadi kalau selalunya orang akan bertanya balik kepada saya, kenapa datuk nenek saya dulu merokok juga, tapi tak ada kesan pun yang teruk. Yang dulu daun tembakau proses dia original, maksudnya tak ada menggunakan racun. Jadi sekarang industri menggunakan racun, dan dalam proses penyediaan dan penyimpanan memang ada juga racun dia yang digunakan. Jadi racun-racun inilah yang menyebabkan masalah kesihatan. Tetapi of course nikotin ini juga
salah satu daripada bahan yang kita coba yang menghayal ke kita dan juga merosakkan organ kita juga. Selain daripada racun-racun yang lain. Jadi kalau kita tengok dari segi penyakit tadi, pengambilan rokok ni kita ambillah daripada mula hisap rokok. Kita hisap rokok, asap kena kepada kulit, kena kepada rambut kita. Tentu rambut kita akan macam kering. Okey? Kulit kita menjadi kering juga. Okey? And then bibir kita. Jadi orang yang merokok kita boleh dapat tengok dari segi bibir kering. Jadi penyakitnya mungkin kanser pada bibir, kanser pada mulut. Jadi dia masuk ke dalam ruang pernafasan kita. Jadi ada kanser kepada nasopharyngeal, NPC lah. Salur pernafasan, kanser pada salur pernafasan. Terus kepada paru-paru. Kanser paru-paru. Jadi take note juga dalam kanser ni, lung cancer adalah nombor 2 selain daripada breast cancer. Jadi sebenarnya komuniti kita dah tahu sebenarnya masalah rokok ni, masalah kesihatan yang disebabkan oleh rokok. Cuma entahlah, saya pun tak tahu adakah kerana kita nak cakap kurang pengetahuan. Saya rasa semua tak tahu kesan-kesan rokok ni kepada kesihatan dan juga remaja. Sebab kalau kita tengok seperti yang kita bincang cakap mula tadi is rokok ni adalah permulaan untuk berjinak-jinak dengan alkohol, berjinak-jinak dengan dadah. Sebab apa? Nikotin ni kalau kurang orang akan cuba alkohol. Alkohol kurang cubalah substan dadah. Ketagihan dia orang cakap kepuasan tu. Yes. Kalau tak puas merokok akan pergi ke alkohol lah. Alkohol. Jadi di situlah trend dia. And then of course kalau dari segi penyakit ni kanser dan lain-lain lah. Kanser adalah utamalah kalau kesan kepada rokok. And then kalau kita tengok sekarang ni kes COVID sekarang. Ya, betul. Kes COVID sekarang. Apa yang kita nampak di kalangan perokok lah yang ramai yang komplikasi dan lebih teruk. Komplikasi lebih teruk. Jika dibanding dengan orang yang bukan merokok. Kenapa begitu? Okey. Kita dah tahu rokok ni menyebabkan masalah pada paru-paru. COVID ni juga menyerang paru-paru. Jadi kalau paru-paru kita memang dah tak sihat kerana rokok, COVID ni tadi menyerang paru-paru kita juga dan bertambahlah teruk. Faham. Jadi rokok ini memberi satu implikasi lah, lagi-lagi pada musim pandemik ni. Jadi kalau boleh kurangkanlah merokok tu, kerana kita pada musim pandemik ni COVID ni tak ada rawatan. Jadi sebelum kita nak berehatlah, saya nak tanya lagi satu soalan. Asap rokok juga memberi kesan buruk kepada orang lain yang terdedah kepada asap tersebut walaupun mereka tidak merokok. Golongan ini dikenali sebagai perokok pasif. Asap rokok terlalu halus, iaitu kurang daripada 2.5 mikrometer yang boleh memasuki terus ke pundi udara tanpa ditapis oleh sistem pernafasan manusia. Jadi kita nak tahulah lebih spesifik bagaimana terjadinya benda tu ataupun kandungan asap rokok ni yang boleh membahayakan golongan perokok pasif ni. Okey. Perokok pasif ni atau kita boleh juga panggil second hand smoker. Sebab kalau kita bandingkan dengan yang perokok sendiri, perokok sendiri kalau dia merokok, kandungan bahan-bahan tadi yang membahayakan kesihatan, dia cuma masuk ke dalam perokok ni 30%. Rakan yang di sebelah dia akan menikmati 70% risiko. Jadi kalau orang nak cakap dulu saya perokok, saya kurang mendapat masalah kesihatan. Betul. Kerana dia cuma menikmati risiko 30%. Sebab dia asap tu tersekat di bahagian kerongkong. Dia sampai kerongkong saja. Dia tak sedut sampai paru-paru. So jadinya yang 70% lah menyedut dia sampai kongsi dengan rakan dia sebelah. Jadi itulah yang kita panggil perokok pasif atau second hand smoke. Yang lagi ada satu. Third hand smoke. Third hand smoke adalah apabila perokok tu sudah merokok, hembus di luar, asap dah hembus di luar, tetapi partikel lekat kepada fabrik.
Ah. Jadi kalaulah si isteri atau si anak datang memeluk dan tercium partikel yang berada di fabrik kita, dia akan sedut partikel tu. Yang itu berapa persen? Yang itu lebih kurang sama, Oh, lebih kurang sama. 70%. 70%. Jadi, saya nak war-warkanlah kepada penonton dekat rumah. Especially kepada petegar tegur pula. Petegar rokok ni. Jika jangan kita yang menjadi punca untuk apa orang cakap yang second smoker ataupun third smoker ni mendapat pelbagai masalah. Jadi kita akan berhenti seketika. Banyak soalan yang saya nak tanya dengan Cik Felix lagi. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya Fatah Burhanuddin dalam Sejahtera Asia. Hari ini topik kita tadi kesan merokok terhadap keluarga dan remaja. Jadi bercakap mengenai perokok pasif ini. Berapa lama dan apakah keadaan persekitaran seseorang yang terdedah kepada bahaya asap rokok sehingga boleh digelar sebagai seorang perokok pasif ini, Cik Felix? Okey. Perokok pasif ni apabila dia terdedah saja kepada asap rokok, dah dikira perokok pasif. Tidak ada jangka masa. Jadi ia mudahlah untuk menjadi perokok pasif ini. Yes, mudah. Dan apalagi kalau kita berada di dalam keadaan ruang yang sempit, lagilah banyaklah nikmat asap rokok tu kepada orang yang perokok pasif ni. Okey, di seluruh dunia ni asap rokok pasif membunuh lebih dalam 600,000 orang setiap tahun. Dan 1/3 daripada mereka adalah kanak-kanak. Jadi kita nak tahulah apakah antara kesan asap rokok ini kepada kanak-kanak dan orang dewasa seperti ibu mengandung. Okey, untuk kanak-kanak masalah pernafasan. Selalu pernafasan untuk kanak-kanak. Untuk ibu yang mengandung, dia akan efek kepada janin. Kalau mengandung, efek kepada janin. Jadi apabila ada efek kepada janin, kemungkinan ada kecacatan. Atau apabila dah dilahirkan anak tadi, kandungan dilahirkan, anak kemungkinan ada masalah slow. Pemikiran yang slow. And then selain daripada itu, kelahiran pramatang boleh berlaku di kalangan ibu-ibu yang mengandung. Jadi untuk yang ibu mengandung tapi dia yang bukan hand smoker, the first smoker. Jadi macam mana? Sama juga. Sama juga? Yes. Oh, faham. Jadi, kajian juga turut membuktikan asap rokok adalah lebih teruk daripada bangunan berbanding bangunan macam Cik Felix cakap tadi. Dan asap rokok yang terperangkap dalam persekitaran tertutup boleh mencemarkan kualiti udara dalaman sesebuah bangunan dan sudah tentu melipat gandakan risiko masalah kesihatan. Dan selain daripada kedai makan, pejabat dan tandas awam, Cik Felix rasa di manakah tempat yang lain sering tercemar oleh asap rokok ini? Okey, kalau kita tengok paling mudah dan teruk ke tempat-tempat yang selalu kita kunjungi adalah macam di dalam pub. Sebab dia kawasan tertutup. Orang merokok. Jadi bahaya dia dan risiko dia memang tinggi. Kalau di kawasan kedai-kedai makan tadi yang terbuka, kuranglah. Tetapi kalau kita tengok akta yang ada sekarang, kita melarang orang boleh merokok tetapi 3 meter daripada meja terakhir. 3 meter daripada meja terakhir. Kalau kita tengok sekarang, of course lah sekarang ini penguatkuasaan nampak kurang semasa pandemik ni. Tetapi 3 meter tu masih dijalankan. Masih ada. Cuma tidak dipraktikkan lah. Cuma tidak bukan cakap tidak dipraktikkan, dia tidak dapat dikuatkuasakan kerana kekurangan penguatkuasa. Tetapi penguatkuasaan tu bukan dengan adanya penguatkuasa barulah akta tu atau undang-undang tu perlu diperketatkan, tidak. Tapi diri sendiri kita. Kita kena letak dalam diri kita sendiri bahawa penguatkuasaan tu datang daripada diri kita sendiri. Tetapi sebagai komuniti, bagi saya agak sukarlah kalau kita nak
cakap, cik tak boleh merokok dekat sini, di sini kawasan larangan. Siapalah komuniti tersebut nak tegur kan. Tapi kalau orang yang ditegur tu tadi dapat memahami, dia akan terima teguran tu. Tetapi tak semua komuniti yang nak terima. Dia akan jawab mungkin, rokok ni saya yang beli. Saya boleh merokok di mana-mana. Dan dari segi akta dia tadi, tidak ada penguasa yang datang dan memberitahu saya. So, itulah dari apa yang saya nampak, attitude kita. Jadi penguatkuasaan tu adalah datang daripada diri kita sendiri. Kata kuncinya adalah penguatkuasaan kita kena dari diri kita sendiri. Kena ikhlas dari hatilah. Dan jika seseorang itu, ini bercakap mengenai perberhentian rokok. Jika seseorang itu ingin berhenti merokok, bagaimana untuk membantu mereka untuk berhenti merokok tu? Adakah ubatan-ubatan apa yang mereka perlu untuk berhenti daripada tabiat merokok ini? Okey. Sebelum saya sebut pasal rawatan, saya di sini juga nak berkongsi tentang vape. Vape, pot atau mod atau shisha yang ada sekarang. Okey. Pot, mod atau yang kita panggil sekarang e-cigarette lah. Rokok elektronik. Rokok elektronik kalau kita tengok dari segi orang cakap untuk mengurangkan ketagihan merokok, betul? Tetapi sekiranya cecair vape tu tadi tidak mengandung nikotin, yes, dia mungkin boleh digunakan sebagai satu bahan untuk mengawal tabiat merokok. Mengawal tabiat merokok sebab apa yang saya tengok, cecair vape sekarang paling rendah pun 20 miligram. Dan nikotin di dalam satu batang rokok is plus minus 1 miligram. So, kalau kita tengok dari segi tabiat, orang merokok ni tadi, untuk capai 20 miligram daripada cecair vape tu tadi, dia memerlukan 20 batang untuk capai. So, dia merokok, kita akan nampak tabiat dia merokok continuously. Sebab untuk mencapai 20 miligram. Jadi, cecair vape adalah sama bahaya seperti merokok. Dan kalau kita tengok, remaja-remaja sekarang lebih ramai menggunakan pot daripada mod. Mod ni mahal sikit. Mahal, beribu juga harga dia. Tapi pot ni dalam lingkungan paling murah, shisha stick is dalam belasan ringgit. Shisha stick, bentuk dia dalam macam bentuk pensel. Atau marker highlighter. And then yang satu tu dia macam thumb drive. Pot. Jadi kalau remaja kita atau anak-anak kita tadi bawa benda tu di dalam kotak pensel dia, mungkin guru-guru tak perasan. Itulah orang cakap zaman teknologi ni kian meningkat. Itu orang cakap dah boleh develop pelbagai lah. Orang cakap pengusaha perokok ni pandai dah mengolah perkara-perkara seperti ini kan. And then untuk quit smoking ni tadi, quit smoking, semua perkhidmatan quit smoking ada di klinik. Itu adalah perkhidmatan yang diberikan khas daripada kerajaan. Yes, ada quit smoking. Daripada pihak swasta pun kita ada juga. Yang joint venture dengan kita, macam klinik-klinik swasta atau farmasi ada menyediakan perkhidmatan quit smoking. Jadi kalau kita tengok di mana-mana ada. Dan kedua, yang paling mudah secara call, online. So kita just ada klik kepada website Jom Quit, isi nama, kata kita nak berhenti, dan pegawai di tempat pusat khidmat tadi akan call. Pegawai yang berada di pusat khidmat itu semua telah dilatih untuk beri counselling. Bercakap mengenai Jom Quit ni, jarak apa orang cakap counselling tu berapa lama? Okey. Tempoh untuk berhenti merokok adalah 6 bulan. 6 bulan. Kalau selepas dalam tempoh 6 bulan berjaya berhenti, berjayalah anda berhenti. Adakah bercakap pasal berjaya ni, adakah diorang akan diberi ganjaran ataupun sebaliknya? Ganjaran setakat ini adalah penghargaan lah. Penghargaan. Ganjaran duit tu atau apa-apa, voucher ke apa ke, tidak adalah. Tapi kalau ada syarikat ke NGO yang nak buat sesuatu yang macam ada ganjaran untuk berhenti. Sebab, tapi bagi saya, untuk berhenti ni
tak perlulah ganjaran. Betul. Tak perlulah ganjaran. Sebab apa yang kita tengok is berhenti tu untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga. Betul. Itulah ganjaran yang paling berharga saya rasa. Betul. Dan untuk pengetahuan semua juga, seperti mana Cik Felix cakap tadi, Jom Quit ni memberi perkhidmatan untuk sesiapa yang nak berhenti merokok itulah. Jadi untuk pengetahuan semua juga, merokok seperti yang Cik Felix juga bercakap, merokok juga meningkatkan risiko jangkitan COVID-19, di mana kajian membuktikan paru-paru perokok mempunyai tapak penerima reseptor virus corona yang lebih banyak. Dan sebagai penutuplah untuk kita hari ini, untuk segmen yang pertama, kita ni apakah nasihat Encik Felix kepada perokok tegar dan perokok pasif di sana? Okey, untuk perokok, fikirlah dari segi kesihatan. Jangan kita fikir dulu datuk nenek kita merokok tak ada masalah. Kita fikirlah sekarang ni penyediaan tembakau, penyediaan untuk proses rokok ni tadi dah banyak dimodernkan, dan daun tu banyaklah kandungan-kandungan racun dia. Jadi cobalah berhenti. Kalau tak dapat berhenti immediately, boleh berhenti secara berperingkat-peringkat sehingga bersedia untuk berhenti sepenuhnya. Then joinlah quit smoking. And then untuk perokok pasif tu, jauh-jauhkan diri daripada yang perokok. And then untuk remaja, jangan jinak-jinakkan diri dengan rokok. Lepas tu, saya pernah bagi challenge kepada beberapa remaja dan juga pelajar-pelajar daripada Unimas, yang medical student yang pernah saya bagi ceramah. Saya throw a challenge to them. Create smoke-free generation among yourself. Saya rasa itu adalah satu challenge yang sangat menarik. Create a free smoke generation. Kita sebagai generation baru ni, kita kena ada semangat untuk orang cakap memendung merokok ni. Sebab merokok ni berbahaya. Jadi terima kasihlah sekali lagi kepada Cik Felix. Ada satu lagi. Boleh. Satu nasihat. Kalau sebelum ni kita pernah dengar rokok ni kalau boleh haramkan, betul? Betul. Tetapi kerajaan tak dapat nak haramkan. Tetapi kita boleh reduce the demand. Kalau ramai dah yang generasi yang free smoke ni, yang tak merokok, demand tak ada, jualan rokok pun tak ada. Jadi kita tak boleh hapus dengan haramkan, tetapi kita reduce demand. Faham. Jadi kiranya apa yang boleh saya konklusikanlah di sini, kita kena bersatu hati. Tak kira dari pihak kerajaan sendiri, daripada pihak kita sendiri dan pihak komuniti, kita kena bersatu hati. Macam kita memerangi COVID-19, mungkin kita boleh memerangi COVID pula. Kita memerangi sifat merokok ini, kan, Cik Felix. Jadi terima kasih lagi sekali lagi kerana sudi bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Jadi kita akan kembali selepas ini, tetapi bukan dengan Cik Felix. Kita akan bersama dengan Cikgu Azila dalam slot Pendidikan Sejahtera Asia. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali kita dalam Sejahtera Asia. Sebelum kita nak pergi ke segmen Pendidikan Sejahtera Asia, saya nak wawarkanlah kepada penonton, jika anda terlepas peluang untuk melihat episod-episod Sejahtera Asia yang lepas, anda boleh melayari YouTube, melayari YouTube TVS. Type saja Sejahtera Asia. Jadi kita nak bersama dengan Cikgu Azila. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Nampaknya hari ini pelajar saya seorang sahaja. Ini kita panggil sebagai private class. Ya, private class. Selalu ada 2 orang pelajar. Kan? Hari ini apa kita nak belajar apa hari ini, Cikgu? Kita belajar tajuk yang sangat best hari ini. Apakah itu? Algebra. Algebra. Saya dah lama tak belajar ni. Lama tak belajar. Kita akan cuba make it easy lah. Sebab pada masa ini sebenarnya pelajar saya yang tingkatan 1 lah. Dan semualah pelajar tingkatan 1 sekarang ni
saya dapat banyak feedback daripada mereka. Cikgu, kami isi faham algebra. Betul. Cikgu, kami isi faham ungkapan algebra expression dia tak faham. Jadi, apa itu algebra? Apa itu algebra? Algebra ini basic lah untuk mewakili sesuatu yang kita tak tahu. Sebelum ini, apabila darjah 1, darjah 6, kita menghitung ataupun mengira sesuatu yang kita tahu. Betul. Sekarang algebra kita mengira sesuatu yang kita tak tahu. Macam mana tu? Contoh, diberikan situasinya. Beza umur antara saya dan Fatah adalah 5 tahun. Contohlah. Contoh. 5 tahun. Jadi di situ kita tak tahu umur saya berapa, umur Fatah tak tahu berapa. Tapi kita tahu bezanya 5. Jadi nak mengiranya, umur saya akan diwakili dengan huruf X. Contohlah. Contoh. Okey. Umur Fatah pula harus diwakili dengan huruf yang lain, iaitu Y contohnya. Okey, Y. Yang kita tahu di sini adalah beza umur adalah berapa tahun saya cakap 5 tadi? tahun. 5 tahun. Jadi 5 tahun. 5. Kita akan tahu kalau beza, dia kata tolak. Dan satu lagi contoh saya berikan. Contoh, umur saya dan Fatah. Umur kita ajak fakirlah, senang. Okey, senang. Umur saya dan Fatah ditambah. Jadi, berapa? Tua lagi lah kata orang pula. 50 lah, boleh lah. Okey, boleh. Agak-agak 25 seorang lah. Okey, boleh. Umur saya dan Fatah jika ditambah menjadi 50. 50. Ya Allah, lupa. 50. 50. Aha. Okey, ada 2 huruf lah akan mewakili umur kita. Mungkin kita akan wakilkan dengan X tambah Y. Y. Okey. Kenapa X tambah Y? Sebab Cikgu Azila X, saya Y. Dia boleh menggunakan apa-apa huruf, tetapi huruf yang selalu kita gunakan adalah common lah, akan digunakan X dan Y. Kadang-kadang nak guna A dan B boleh. Nak guna M dan N boleh. Tak kisahlah. Tak kisah. Yang okey. ni yang pelajar akan kadang-kadang dia confuse. Kena sekejap X, sekejap Y, cikgu. Kena sekejap S, sekejap M. Mesti selalu dulu kan? Betul. Kenapa banyak sangat ni? Jadi yang ni, yang kita nak tekankan, awal belajar algebra adalah belajar tambah dan tolak. Tambah dan tolak, 5 tambah 3 senanglah. Kalau 2X tambah dengan 5X, dia akan ada konsep yang harus diketahui. Okey, kita padam dahulu. Okey. Contohnya, kalau 2Y, saya ambil Y lah, tambah dengan 4Y. Okey. Apabila hurufnya sama dan kuasanya sama. Ingat saya akan ni huruf dan juga kuasa. Okey. Hurufnya sama, kuasanya sama, boleh ditambah macam biasa. So, just 2 tambah 4 jadi 6. Jadi 6Y lah. Mudah. Okey. Dia bukan mudah. 6 kuasa 2. Tak. Jangan pergi ke situ dulu. Relax. Bawa bertenang. Bertenang. Contoh lagi 12X tambah dengan 4X. Okey. Yang begini boleh tambah begitu sahaja. 12 tambah dengan 4 jadi 16. X ikut sahaja. Yang ada kuasa-kuasa tu, ya kelak lok. Okey, itu melibatkan darab, bahagi macam tu. Baru ada kuasa-kuasa. Okey, sekarang just tambah dan tolak begitu sahaja. Okey, ini kalau hurufnya sama. Apa kata kalau hurufnya tak sama? Okay. Itu ada susah sikit. Kalau hurufnya tak sama, 2Y tambah dengan 4X. Contohnya, okey, yang begini tadi kita boleh buat kan? Okey, yang ini dah pas. Yes. Okey, 100 bagus. markah. Belajar private hari ni dah pas. Okey. What if kalau macam ini hurufnya tak sama? Saya bagi contoh yang 12 dengan 4 jugalah. 12Y tambah dengan 4X. Okey. 2Y tambah dengan 4X, jawapannya 2Y tambah X. Tambah dengan 4X, itu sahaja. Siap dah jawapan. Yang jadi macam tu sekejap. Boleh faham Faham. Tak ada jawapan. Sama juga dengan ni, 12Y tambah dengan 4X, jawapannya 12Y tambah 4X sahaja. Maksudnya dia mati sampai situ saja. Ceritanya sampai ya ajak. Okey, Saya cerita tambah sampai lagi. Ajak. Macam tu, ceritanya boleh sampai 16X. Yang ini tak boleh, jangan letak 16XY. Si boleh. Okey, faham. Yang ini saya dah ceritakan dengan yang minggu lepas lah. Saya dah ceritakan kenapa dia hanya boleh X dengan X, Y dengan Y. Kerana dia macam cerita yang sama. Contohnya, 2 bunga
tambah dengan 4 Bunga. bunga. So, jadi berapa bunga? 6. 6 bunga. Mhm. Okey. Contoh lagi, kalau 2 pensel tambah dengan 4 pensel, yang ini jadi 6 pensel. Mhm. Ini macam X, macam Y lah. Mhm. Ini Y, ini Y. Ini X, ini X. Tetapi kalau 2 bunga tambah dengan 4 pensel, tambah macam ya aja lah. Nak, Jawapan dia 2 bunga tambah 4 pensel lah. itu sajalah. Itu saja. Dia takkan jadi 6 bunga pensel. Okey. Ni dapat macam ya? Betul, okey. betul. Dia ada kesudahan. Inilah alasannya tadi kenapa X dengan X sahaja boleh tambah, Y dengan Y sahaja boleh tambah, dan ini sampai sini sahaja. Tak boleh tambah lagi dah. Faham. okey. Jadi, Boleh. Boleh. Saya okey, cikgu. Jadi penonton-penonton kat rumah, senang saja huruf kuasa dan huruf dan kuasa ni. Kita kena lihat kepada alfabet dengan orang cakap nombor huruf dan kuasa tu. Contohnya Y bertemu Y, bolehlah. Kalau Y bertemu A, mana boleh? Dia macam ada Z. Dia macam negatif dan positif. Kalau disantun dia akan betul lah kan, negatif dengan positif. Jangan macam ya. Huruf saja, huruf saja. boleh. Macam itulah. Jadi kita akan berehatlah sebentar saja lagi dan kita nak orang cakap nak bertemu lagi lah dengan Cikgu Azila. Dia akan bercakap mengenai banyak lagi metrik matematik hanya dalam Sejahtera Asia. Assalamualaikum pula. Bertemu kembali dengan saya, Fatimah Manuddin. Saja je nak tengok penonton kita ni fokus ke tak dengan saya. Jadi, kita kembali bersama dengan Cikgu Azila. Okey, Cikgu Azila boleh tak recap sekejap sebelum nak masuk metrik yang baru nanti? Okey, kita recap sekejap. Okey. Ingat balik, kalau hurufnya sama, kuasanya sama, boleh tambah begitu sahaja. 12X, 4X, boleh. Kalau huruf tak sama, tak boleh. Tapi kalau Fatah perasan, semua yang saya guna dekat sini, dia tak ada kuasa apa-apa. Betul. Kuasa 2, kuasa 3 tak ada. Tak ada. Di sini saya cakap huruf dan kuasa yang sama. Maksudnya, semua huruf-huruf ini, kuasanya satu. Kuasa 1. Macam mana kuasa 2? Macam mana kalau kuasa 3? Pun menggunakan konsep yang sama, huruf dan kuasa mesti sama. Contoh, 2Y kuasa 2 tambah dengan 4Y kuasa 2. Okey. Huruf sama? Y sama. Kuasa sama? Kuasa 2 sama. Jadi ini 6Y kuasa 2. Okey, senang kan? Boleh Senang. faham Boleh. Okey, contoh lagi, kalau 12, saya guna nombor yang sama senang kita nak buat perbezaannya lah, nampak dia punya comparison. Okey, X kuasa 2 tambah lagi dengan 4X kuasa 2. Huruf sama? Sama-sama huruf X. Dan kuasa sama? Kuasa pun sama-sama menggunakan kuasa 2. Jadi dia akan jadi 16X kuasa 2. Begitu jugalah kalau kuasanya ada 3 soalan ke? Kuasa 3, kuasa 4, iaitu soalan yang lebih seram lagi, ada banyak lagi kuasa lah. Saya bagilah seram sikit-sikit je. Boleh. Contoh bagi seram sedikit. 4 guna huruf lain lah. M. Okey. M kuasa 4. Tambah dengan 6M kuasa 4. Walaupun dia kuasa 4, yang penting kuasa mesti sama. Dan hurufnya mesti sama. Okey, jadi tambahkan sahaja. 4 tambah 6 jadi 10M kuasa 4. Kerana di sini tadi, dia mengikut dia punya rules, huruf dan kuasa sama. Betul. Kalau huruf dan kuasa tak sama, contoh 2Y tambah dengan 4Y kuasa 2. Okey, mesti kacau 2 tu. Okey. Betul tak? Okey. So, 2Y tambah dengan 4Y macam boleh. Macam boleh. Macam boleh. Tapi kita ingat balik dia punya rules, huruf
dan, bukan atau dan. Dan. Huruf dan kuasa mesti sama. Mesti Y, sama. ya, sama Y. Huruf sama. Tapi satu daripada rules ni dia tidak ikut, ini sebenarnya kuasa satu lah. Aha. Dia tak tulis. 1 dan 2 tak sama. Betul, tak Jadi yang ni kita tak boleh buat lah. Soalan dia mati sampai sini sahaja. 2Y tambah dengan 4Y kuasa 2, 2Y tambah 4Y kuasa 2 sahaja. Betul, itu jawapannya. Itu sahaja jawapannya. Lagi, kalau begini pun, saya ambil lagi 12X kuasa 2 tambah dengan 4X. Boleh nampak dah Boleh nampak, boleh. First tadi mungkin rasa macam, oh tu boleh tu, rasa tadi kan. Tapi bila saya terangkan balik, dan dah nampak. Yang ni Dah tak boleh. nampak, betul. Okey, sekarang boleh tak boleh? Boleh, cikgu. Dah boleh faham? Boleh Faham. faham? Okey, boleh Faham, faham. cikgu. Okey. Jadi kalau macam ini, yes, dia punya huruf sama. sama, iaitu X. Tetapi dia punya kuasa tak sama. Iaitu ini 2, Ini ini satu. 1. Jadi apabila huruf tak sama, again, ini tidak boleh dibuat lagi. Jadi, sampai itu saja. Jadi kiranya kalau nak senang kita kena keluarkan kuasa lah kan. Macam X kuasa 2, kalau tu kita keluarkan 1. Jadi kita senang nak tengok, Senang lihat. nampak lah. Senang nampak. Yang ni bagi yang baru belajar algebra, especially adik-adik tingkatan 1, saya akan bagi mereka better you tulis lah supaya untuk nampak. memudahkan. Betul. Kalau yang dah terror tu, usually kalau dah tingkatan 2 dah okey. Dengan syaratnya, masa tingkatan 1, bab 5. Ini bab 5. Bab bab pun saya 5. hafal. Muka surat saya hafal lah. Muka surat. Dan ini mesti boleh boleh dihadamlah oleh pelajar. Sebab apa saya nak cakap, pelajar kalau huruf dan kuasa ni dia masih tak boleh kuasai, iaitu tajuk algebra, dan algebra ini sendiri ada, lepas itu ada darab. Ada bahagi. Baru tambah tolak tu. Tambah aja di contoh tu. Tapi tambah tolak dia punya konsep tu samalah. Huruf dan kuasa. Kita ada darab lagi. Betul. Ada bahagi lagi. Itu baru dalam bab 5. Ada student saya cakap, susah hilap bab 5 cikgu. Kami sibuk belajar bab 5 lah. Kami skip je lah bab 5. Kelak bab 6 baru saya belajar balik. Jangan mimpi nak skip. Maksudnya dia berkait lah ni. Sangat berkait. Dia adik-beradik tunggal menunggal. Adik-beradik tunggal menunggal. Okey, faham. Balahnya. Faham. Okey. Bab 5, algebra. Okey. Bab 6, dia persamaan linear equation. Linear equation ini adalah advance daripada ini. Betul. Tak tahu ini macam mana nak hafal lagi, nak dapat bab 6. Nak dapat level ke atas tu tak dapat guys. Jadi kita kena kuasai huruf dan kuasa ni dahulu kan. Itu bab 6. Persamaan kan. Persamaan ni sikitlah. Persamaan ni senang cerita yang ada tanda sama dengan. Lepas itu bab 7, tak apa cikgu, bab 5, bab 6 sikit mau kami memang bab 7 buat ambil start belajar balik. Advance betul. Bab 7 ini algebra kan. Bab kedua tu advance, persamaan, which is kita selalu nampak. Bab 7 pun algebra, tetapi namanya ketaksamaan. Okey, Lah, saya dah bingung lupa. dengar nak. Yang ada tanda ni, ini tanda ni, ada tanda ni, ada tanda ni. Faham? Macam mana nak carry kalau bab 5 tak boleh? That's why saya agak excited setiap tahun untuk mengajar tingkatan 1 bermula dengan bab 5. Kerana inilah dia punya pembuka untuk sekolah menengah. Betul-betul you dah rasa you masuk sekolah menengah bila dah belajar yang ni. Tingkatan 1 ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Bab 4 yang tu tak best sangat. Yang tu masih kira biasa-biasa. Biasa-biasa basic lah. Mengira benda yang nombor. Bab 5 baru masuk. Tu baru tingkatan namanya. Tu baru membuka mata pelajar apakah itu algebra sebenarnya. Jadi mungkin cikgu nak recap lagi sekali. Mungkin penonton-penonton adik-adik kat rumah terlepas pandang. Jadi kita recap balik sebelum kita nak habiskan segmen ni. Tengok yang ni huruf sama tapi satu huruf. Y dengan Y. Boleh jalan. Boleh huruf go. huruf sama, boleh. Huruf tak sama, YX. Tak boleh. Sampai sini sahaja jawapannya. Huruf tak sama, tak boleh. Sampai sini sahaja jawapannya. Tidak boleh. Sekarang dia dah lebih detail, melibatkan huruf, melibatkan kuasa. Huruf sama, yes. Dan tengok lagi kuasa. Kuasa sama, ya. Kuasa sama, boleh buat.
Huruf sama, ya huruf sama, kuasa sama, boleh buat. Same goes to M ini juga, kuasanya pun sama. Tapi dekat sini dia tricky sikit, huruf sama. Oh, boleh lah tu. Mun Sik Nangga benar-benar lah, Betul. kalau dia tak tengok betul-betul. Y dengan Y sama, tapi huruf kuasa tak sama. So ini tak boleh. Sama juga dengan yang ini, X dengan X. Okey, tapi kuasa tak sama. Itulah orang cakap recap daripada Cikgu Azila. Semoga pengajaran hari ini memberi orang cakap clear lah pasal algebra ni dan sedikit sebanyak memboostkan energi anda untuk bersemangat belajar algebra ni. You guys, Cikgu Azila cakap kena belajar bab 5 Ya, dahulu, bab baru 5 boleh pergi wajib. bab 6. Kita macam kita main Mobile Legend, kita kena start dari bawah, baru naik ke atas. Betul tak Cikgu? Tu memang kaki Mobile Legend. Betul lah. Betul Macam ke tu cikgu? lah. Okey, itu sekadar gurauan lah. Jadi setakat ini sajalah perkongsian kami di Sejahtera Asia. Semoga bermanfaat untuk semua sehingga berjumpa lagi. Saya Fatah Bolhanuddin dan Cikgu Azila. daripada Inspirasi kami cetuskan Cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye.